Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Okay, sebelum kita mula belajar hari ini, sepatutnya kita mula hari Khamis hari tu kan, malam lagi. Tapi semalam pula ada hari Malaysia pula, ada pelajar daripada UPSI minta, Persatuan Pelajar minta saya ceramah pada hari tersebut. InsyaAllah minggu depan kita akan mula pembelajaran kita pada hari Khamis lah. Okay, hari Jumaat sekarang ni isunya orang nak berjalan kan, orang nak berjalan, nak balik kampung lah apa semuanya sekali. Jadi minggu depan mungkin kita mula hari Khamis. Untuk pembelajaran hari ini daripada kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam At-Tirmizi. Okay, kita masuk bab yang ketiga berkenaan babun ma jaa fi sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab pada menyatakan apa-apa yang datang pada rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada bab ini ada 8 hadis, 8 hadis. Qala al-musannif rahimahullah haddatsana Ali bin Hujr ana Ismail bin Ibrahim an Humaidin an Anas bin Malik, daripada Anas bin Malik. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Kita perkenalkan sikit mengenai Anas bin Malik. Anas bin Malik ni ketika mana hijrah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah tu, umurnya dalam lingkungan 3 tahun, 3 tahun 4. Tak silap saya 3 tahun. Itu mengenai, dan dia kiranya meninggal pada tahun 93. Kita kena kenal Anas bin Malik. Anas bin Malik ni banyak meriwayatkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ketika mudanya banyak berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya, namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim datang kepada baginda Muhammad SAW dan dia serahkan anaknya kepada Nabi Muhammad SAW untuk berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Untuk berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Saya dah dapat ni, saya cek bukan umur 3 tahun masa hijrah. Pada hijrah umur dia 10 tahun. 10 tahun maksudnya maksudnya dah akhir sekolah rendah lagi kan. Jadi ketika itu dia kira banyak berkhidmat kepada Rasulullah SAW, banyak menyertai perang, bukannya untuk berperang, banyak menyertai perang Badar pun dia terlibat, cuma dia tidak berperang sebab dianya berkhidmat untuk Nabi. Apa-apalah Nabi nak suruh minta pada dia, nak sediakan air untuk pergi tandas ke apa ke, berkhidmat. Ni kita nak sebut antara budaya pembelajaran, budaya pembelajaran, belajar, budaya belajar yang Islam ajar, berkhidmat untuk guru, Ni tidak di Malaysia ni, kalau ada pelajar-pelajar yang kiranya rapat dengan cikgu, berkhidmat ke cikgu, dia panggil budak formal sangat ni. Kaki bodek kan, kaki bodek. Islam dah ajar dah untuk berkhidmat kepada guru. Sebabnya itulah caranya untuk rapat, untuk belajar daripada guru. Jadi guru apabila dikhidmat begitu, kiranya dia akan curahkan ilmunya lah. Itu kena rapat dengan guru tu. Jadi itu cara dia. Umur Sulaim hantar anak dia.
Dia bagi tahu yang Anas bin Malik ni orangnya pandai membaca. Bukan setakat membaca, dia betul menulis. Dia pandai menulis dan orangnya bijak sangat. Budak tu bijak. Jadi bersama dengan Rasulullah SAW dah banyak menyertai perang lah. Antara perangnya ialah Badar, Uhud, semua dia sertai. Cuma dia tidak boleh berperang lah. Dia kalau kira Islam ni umur 15 tahun ya, baru boleh. Ulama sebut tentang 15 tahun sebab Abdullah bin Umar pun budak juga. Ketika minta nak masuk perang Uhud tak dibenarkan. Tetapi perang Khandaq dibenarkan. Ketika itu umurnya 15 tahun. Jadi nak bagi tahu gitulah. Anas bin Malik disertai bukannya berperang bukannya berperang. Tapi tidak bermakna Anas bin Malik tidak menyertai perang. Okay. Kebanyakan perang zaman Rasulullah SAW diterlibat. Okay. Bahkan perang zaman Abu Bakar pun turut terlibat. Perang dengan perang menentang golongan-golongan murtad. Dan perang yang paling glamour sekali perang Yamamah, yang banyak kiranya hufaz, para hafiz, para sahabat daripada kalangan sahabat yang banyak hafal Quran, banyak terkorban pada perang Yamamah. Perang menentang golongan-golongan yang kiranya murtad satu, yang kiranya yang mengaku Nabi pun satu juga masalahnya ketika itu. Dan pada zaman Umar Khattab melantiknya untuk dihantar ke, bukannya maknanya sebelum tu dia Abu Bakar dihantar kat kawasan Yaman. Zaman Umar hantar ke Basrah. Okay, nama Basrah. Jadi dia banyak mengajar di Basrah. Basrah tu di Iraq. Jadi banyak anak-anak muridnya belajar di Iraq tu, adalah kiranya dewan murid kat sana. Itu tentang Anas. Kalau kita cerita panjang pun nanti kita cerita lagi lah. Kita cerita tentang rambut dulu ni. Nanti kita jumpa nama dia, kita sebut lagi lah pula ceritanya. Okey. Ini Anas bin Malik. Anas bin Malik qala, berkata, kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila nisfi uzunaihi. Adapun rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila, okey, rambut dia tu mengurai sehingga separuh rambut. Okey, separuh rambut. Jadi kita boleh bayangkan macam mana boleh separuh rambut dia. Padahal rambut belakang ni dia tu ya mencecah bau. Jadi kena potong. Kalau orang pandai merapikan rambut. Rambut ni maknanya Nabi rapikan. Okey, tak pernah kiranya melebihi menutup semua telinga. Jadi dirapikan bagi nampak juga telinga. Okey, rapikan. Jadi merapikan rambut adalah sunnah Nabi. Okay. Kita ni sama PKP, kita dapat terasa susah nak potong rambut ni. Lebih-lebih lagi kedai gunting rambut. Kita pun tak berani nak kiranya nak berkunjung ke kedai rambut. Tapi kita kena faham menguruskan rambut adalah antara sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ikut sunnah Nabi, kurang-kurang ikut atas dasar ikut petunjuk Nabi merupakan pahala. Bukan saja sikat rambut pun dapat pahala. Sikat rambut pun mendapat pahala. Ikut cara Nabi dapat pahala. Senang nak dapat pahala kira kan. Cumanya nak belajar lah apa benda Nabi buatnya. Okey, nisfi uzunaihi, separuh telinganya. Okey, seterusnya haddatsana Hannad bin Sarri ana Abdurrahman bin Abi Zinad an Hisham bin Urwah an abihi, bapanya Urwah lah, antara tabi'in yang glamour ni. Urwah ni Hisham bin Urwah an abihi. Urwah bin Zubair, antara yang glamour sahabat juga ni, mana sahabat daripada sahabat. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, okey, daripada Aisyah ni glamour sangatlah kiranya kan. Dia bukannya setakat isteri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isteri yang ketiga lah maksudnya. Aisyah ni dia merupakan guru lah. Dan banyak akhirnya para sahabat, bukan sekadar para sahabat, para tabi'in, bila kiranya ada apa-apa kemusykilan agama bertanya kepada Aisyah, jelas ceritakan itu jelas, dia akan jawab secara jelas.
Banyak masalah-masalah selesai dengan tanya dengan Aisyah. Sebab Aisyah ni rapat sangat dengan Nabi. Ialah isteri baginda yang paling kiranya Nabi paling sayang kali, antaranya Nabi sayang lah Aisyah. Selepas selepas Khadijah ni paling sayang kali Aisyah lah lepas tu. Tu Aisyah binti Abu Bakr, anak kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar bapaknya, dia tu pun sahabat Nabi Muhammad SAW. Nabi pun cukup sayang dengan Abu Bakar tu. Anak dia lebih-lebih lagi dia sayang. Bini pula tu kan. Jadi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu aghtasilu. Katanya Aisyah, aku ni mandi, okey. Saya wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi min ina'in wahidin, satu bekas yang satu. Jadinya dua-dua tu mandi bersama-sama. Ini pun satu sunnah juga ni. Mandi bersama-sama pun satu sunnah daripada bekas yang satu. Jadi bekas ni maknanya bekas tim tak tahu, bekas air, ambil semuanya sampai kiranya dua-dua tu berebut nak ambil timba. Nak kiranya bukan timba, cetong cetong timba lebih kurang kan, untuk kiranya ambil air dan mandilah. Jadi bukan setakat mandi begitu je sekali dengan bergurau je kan. Sebabnya Aisyah ni ialah dia budak-budak. Kita kena faham dia budak-budak. Katanya umurnya 8 tahun bersama Rasulullah SAW. Kiranya meninggalnya Rasulullah SAW umur dia 18 tahun. Dia budak-budak, umur dia budak-budak. Dan Nabi Muhammad SAW pun layan dia sebagaimana dia tu budak-budak. Okay? Hantar dia rumah kawan-kawan Aisyah, main anak patung ke tak tahu kan. Macam tu lah main. Okay? Jadi dia layan dia layan perasaan Aisyah tu walau dia dengan keadaan yang budak-budak itulah. Wa kana lahu sya'run fawqal jummah. Ini syahid yang kita tak tengok dan dia punya rambut tu fawqal jummah, mencecah bahu jummah ke sini dia mencecah. Jadi kita faham mencecah bukan melebihi, mencecah. Dan kebanyakan hadis dia kayaknya diriwayatkan mencecah bahu. Mana-mana sahabat pun sebut mencecah bahu. Jadi Nabi ni jaga rambut jangan melebihi. Macam tu sekali jaga perwatakan. Wadunal wafrah, dan bukannya sampai melebihi telinga, menutupi telinga. Okey. Jadinya bukan sunnah Nabi menutupi telinga. Walaupun kata panjang sampai sini, tapi rambut ni tepi ni pandai jaga. Okey, jaga. Contohnya lah. Okey, itu tentang rambutnya lagi. Okey, hadis yang kedua. Hadis yang ketiga. Haddatsana Ahmad bin Mani' ana Abu Qatanin na Syu'batu an Abi Ishaq an al-Bara bin Azib. Okey, al-Bara bin Azib. Bara bin Azib ni adalah golongan Ansar tak silap saya. Okey. Dia daripada Ansar, banyak menyertai perang jugalah, perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bara bin Azib ni antara yang glamour ni. Dia antara dia daripada Bani Najjar. Bani Najjar daripada Khazraj lah, daripada Khazraj. Bara bin Azib banyak menyertai perang dan kiranya menyertai perang bersama dengan, tak silap saya bersama dengan Ali bin Abi Talib sekali lah ni. Okey, dan Abi Talib. Bara bin Azib. Okey. Bara bin Azib dia wafat dia pada umur 72 Hijrah. Okey, 72 Hijrah. Ini Bara bin Azib kana Rasulullah SAW marbu'an. Okey. Kana Rasulullah SAW marbu'an. Yang ni kita nak sebut sebelum ni kita cerita tentang hadis kita cerita tentang hadis. Bukan cerita, kita cerita mengenai sahabat-sahabat Nabi yang tidak menyertai perang. Lebih-lebih lagi perang antara Ali dengan perang antara Ali dan Muawiyah. Okey. Contohnya Abu Hurairah. Tapi kita nak bagi tahu Bara bin Azib ni dia menyertai Ali. Okey, menyertai Ali. Jadi memanglah ada pendirian tidak menyertai perang, menumpukan ilmu,
dan ada juga pendirian bersama-sama dalam politik politik negara. Jadi dua-dua ni betul belaka. Ni jangan pula bila orang kiranya belajar agama tolak politik Islam. Bila orang politik Islam pula tolak ngaji agama. Itu salah tu. Itu salah. Jadi benda ni ada lah, para sahabat tu ada pembagian-pembagian tugas tu. Bara' bin Azib berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang nak soal Ada bunyi. Dia nak kemas. Ya. Ada orang tanya ke? Tidak. Kalau nak tanya boleh teruskan tanya. Tak puas hati ke tak setuju pun boleh tanya. Boleh tanya. Saya tak kisah. Kalau kita boleh bincang, kita boleh bincang. Kerana Rasulullah SAW marbu'an. Adapun Rasulullah SAW tu orangnya sedang-sedang saja. Tak ada terlalu tinggi, tak ada terlalu rendah. Sebelum ni kita dah sebut dah tentang bentuk fizikal Rasulullah SAW. Ba'ida ma bainal mankibaini, antara dua bahu Rasulullah SAW tu nampak jauh. Jadi maknanya lebar lah. Lebar. Wa kana jummatuhu, adapun rambut dia tu tadribu syahmata udhunaihi. Adapun rambut dia tu dia telah memasuki dua cupingnya. Tapi dia tidak menutup tadribu, dah masuklah, cuma tak kiranya menutupi telinganya. Jadi itu rambut Nabi Muhammad SAW. Kita ada hadis lagi. Hadatsana Muhammad bin Bashar ana Wahb bin Jarir an bin Hazim qala sani abi an Qatadah ni tabi'in terglamour sangat ni, antara ulama besar zaman tabi'in. Zaman tabi'in. Tabi'in, apabila sebut tabi'in, dia adalah golongan yang kira tengok pernah jumpa para sahabat lah. Jadi kita kena tahu istilah apakah dimaksudkan sahabat. Sahabat adalah golongan orang yang man ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa kiranya yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara hukmi. Dia nampak Rasulullah. Kalau yang buta tu secara hukmi, maknanya secara hukumnya nampaklah. Man ra'a sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia tu beriman. Kalaulah dia kafir ketika jumpa Rasulullah, tak kira sahabat. Tak kira sahabat. Wa mata ala Islam, dan mati atas Islam. Sebab ada utusan daripada Rom. Utusan daripada Rom. Dia tu pernah jumpa Nabi lah, sebab dia utus surat kepada Nabi Muhammad SAW. Pernah jumpa, tapi ketika tu dia tidak beriman. Dia beriman selepas Nabi dah wafat. Dia tidak dikira sebagai sahabat, tapi dikira sebagai tabi'in. Sebagai tabi'in, sebab dia jumpa para sahabat kan, dalam keadaan dia beriman. Jadi ini antaranya hukum apa dia katakan tabi'in atau tidak. Qatadah. An Qatadah qala qultu li Anasin, kataku kepada Anas bin Malik. Qatadah ni glamour di Basrah juga ni, anak murid kepada Anas yang duduk di Basrah. Kaifa kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berkata Qatadah, bagaimanakah rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, berkatanya Anas, lam yakum bil ja'di, rambutnya tidaklah kerinting bulat-bulat gitu, wala bisibti, dan tidaklah rambut dia lurus kerah. Lurus kerah tahu lah kan, cacang. Rambut cacang. Rambut yang kiranya dah macam-macam beros belum kasut tu bukan. Kana yablughu sya'ruhu syahmata uzunaihi. Rambutnya tu mencecah dah sampai kepada daripada cuping telinga. Tapi tadi hadis yang pertama tu jelas paruh telinga. Haddatsana Muhammad bin Yahya bin Abi Umar ana Sufyan bin Uyainah an ibn Abi Najih an Mujahid. Mujahid ni pun antara ulama yang glamour lah ni. Mujahid. Yang ni kalau kita baca kitab-kitab tafsir, banyak nama Qatadah, Mujahid, antaranya Atha. Ni adalah ulama-ulama tabi'in. An Ummi Hani binti Abi Talib qalat, daripada Ummi Hani, itu gelaran Ummi Hani. Ummi Hani.
Ummu Hani binti Abi Talib. Abi Talib ni bapa saudara Nabi, anak kepada Abi Talib. Jadi maknanya dia adalah sepupu Rasulullah SAW, abang kepada Ali bin Abi Talib lah. Okey, kiranya antara anak-anak Abi Talib, Ja'far kan. Kiranya dia beriman ketika mana pembukaan kota Mekah. Jadi masa hijrahnya Nabi SAW dia tak beriman lagi lah. Dah perang-perang, sibuk perang pun tak beriman lagi. Bila pembukaan kota Mekah, suami dia tu lari. Okay, suami dia lari. Suaminya nama suami dia, tak silap saya, namanya Hubairah bin Abi Wahb, okay, Al-Makhzumi. Hubairah. Okay, suami dia tu lari. Dia lari, okay, dah jadi maknanya dia jadi single parent lah, single parent. Dalam keadaan dia tu single parent tu, okay, maknanya dia ada anak seorang, ada anak, dia tengah sibuk jaga anak dia kecil lagi. Okay, anak dia kecil lagi, Ummu Hani ni. Jadi Nabi Muhammad SAW pergilah kiranya menyampaikan hajat, nak bertunang dengan Ummu Hani. Tapi Ummu Hani tolak, dia tak nak. Sebabnya dia kata, aku sibuk dengan anak kecil aku ni. Maknanya dia tak kahwin dengan Nabi. Jadi kena faham laki pun kena faham. Kena reject tu biasalah, relax. Nabi pun kena reject. Bukannya Ummu Hani je, ada lagi hadis lagi Ansar pun tolak, ada reject juga. Ada reject. Jadi ini tidak. Bila kena reject, menangis tu orang panggilnya rasa sedih tu biasalah kan. Cumanya sampai frust menonggeng tu bukan caranya lah kan. Bukan caranya. Okey. Sebabnya ialah orang panggilnya bunga bukan sekuntum, kumbang bukan seekor. Jadi kena faham-faham lah. Orang dah tak nak, kita bye-bye lah. Kita ada lagi mungkin bukan rezeki lah dengan orang lain pula. Ni Ummu Hani ni bercerita, okey, Ummu Hani dia masuk Islam pada pembukaan kota Mekah. Qalat, berkata, qadima Rasulullah SAW Makkah. Jadi cerita bahawa Rasulullah SAW tu datang Mekah. Qadamatan, okey, dia datang sekali tu. Walahu arba'u ghadair. Baginya ada 4 ikatan. Jadi Nabi ni jarang jumpa hadis sebenarnya daripada Ummu Hani ya. Cerita tentang rambut Nabi SAW diikat. Okay, Nabi ikat rambut kepada 4 ikatan. Ketika tu perang perang dia panggilnya perang kota Mekah lah, pembukaan kota. Tengah perang lah ni. Jadi maknanya diikat 4. Ikat 4, dah ikat rambut. Jadi ikat rambut tu tak haram. Cuma yang jadi isunya, kalau lelaki ni ikat rambut menyerupai lelaki. Itu aku baca lelaki. Menyerupai perempuan, lelaki tak kisah. Menyerupai perempuan rambutnya panjang mengurai. Okey, Nabi ikat rambut pada perang pembukaan kota Mekah. Ini maknanya hadis. Tadi kita jumpa lagi, ada lagi hadisnya. Hadis daripada Ummu Hani. Ummu Hani hadisnya tu ialah boleh dipercayai lah. Sebab dia sahabiah satu. Memang hadisnya dalam Bukhari pun ada. Hadis yang ni yang diriwayatkan oleh Abu Daud, diriwayatkan juga oleh Abu Daud. Abu Daud, Abi Syaibah, Ibn Sa'ad. Okey, hadis ni pun dikira hadisnya kuat lah. Haddatsana Suwaid bin Nasr, sana Abdullah bin Mubarak, an Ma'marin an Thabitin, an Anas, daripada Anas radhiyallahu anhu. Okey, hadis daripada Anas bin Malik. Kayaknya banyak juga hadis tentang sifat Nabi ni datang daripada Anas bin Malik. Anna sya'ra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana ila ansafi udhunaihi. Adapun rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu sampai setengah, okey, 2 telinga. Okey, 2 telinga. Ini pun dah disebut dah ni. Okey, Anas bin Malik. Anas bin Malik ni saya dah cerita kan, dia terlibat perang bersama dengan Ali bin Abi Talib, okey, bin Abi Talib. Dan ketika mana di Basrah, apabila Muawiyah meninggal, anak dia dilantik Yazid kan, okey.
Lepas tu Yazid melantik Hajjaj Yusuf As-Saqafi sebagai ketua tentera. Jadi Hajjaj tu dia tak puas hati dengan Anas. Okey. Lepas tu pula kiranya dia nak memalukan Anas bin Malik lah. Dia nak memalukan Anas bin Malik, dia tulis kat dia kiranya adalah sampai dia cop kat badan Anas bin Malik sebagai hamba macam itulah, sebagai hamba kepada Hajjaj lah. Sebagai hamba kepada Hajjaj. Jadi Anas bin Malik ni tak puas hati lah, tak puas hati sebabnya dia pun dia tu ulama terkenal, dan dia kata kalaulah orang-orang Kristian, dia bagi tahu orang-orang Kristian ni tahu bahawa ada seseorang yang berkhidmat untuk Nabi, tentulah dia akan sangat sayangnya. Tapi kenapalah aku sebagai orang yang berkhidmat pada Rasulullah SAW tak ada sikit pun terasa. Jadi kalam dia tu sampai kepada Abdul Malik, Abdul Malik Khalifah masa tu. Dia minta Hajjaj minta maaf lah kiranya dengan Anas bin Malik, dan kira Anas bin Malik itu selamat lah tu. Itu pun ada ura-ura Anas bin Malik akan dia maknanya assassinate lah, dibunuh secara curi, panggil dibunuh, diminta bunuh tapi tidak berlaku. Tu Anas bin Malik. Anak dia pun ramai sebenarnya, anak Anas bin Malik anak ramai. Dia kayaknya dia kat rumah dia pun boleh buat masjid lah. Itu dengan cerita Anas, bukan setakat dia sebab doa Rasulullah SAW kepada dia supaya dia tu diberi berkat pada anak dia dan pada harta. Jadi dia tu berharta dan anak dia pun ramai sangat dan cucu cicit dia ramai sangat. Jadi dia tu sibuk. Dia pergi kiranya masjid, dia sembahyang, balik pun dia sembahyang lagi. Sebab nak jadi imam dekat rumah. Imam kat rumah pun dia buat juga. Itu antaranya Anas bin Malik. Haddatsana Suwaid bin Nasr, haddatsana Abdullah bin Mubarak an Yunus bin Yazid an Az-Zuhri. Az-Zuhri, Imam Zuhri ni. Ana Ubaid bin Ibnu Abdullah bin Utbah ada bin Abbas. Ini daripada Ibnu Abbas pula, Abdullah bin Abbas. Abbas tu bapa saudara Nabi, jadi anak kepada bapa saudara. Pupu lah ni. Abbas, Abbas. Abdullah bin Abbas ni banyak meriwayatkan hadis, Dan antara yang kiranya dihormati pada zaman Khalifah Umar pun dihormati, dan dia pun termasuk daripada orang yang diberi kepercayaan dan syarat penting pun mesti ada Abdullah bin Abbas sebab dia kiranya ulama yang terkenal pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in, dia ulama terkenal. Sesiapa saja pergi ke Madinah mesti akan menjenguk Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas pun dia ada juga pernah mengajar di kota Mekah. Ketika itu ada golongan turjuman. Turjuman tu maknanya bila dia bercakap, zaman tu tak ada mikrofon nak bagi tahu nak mikrofon. Bila dia cakap ada orang tolong sampaikan, dia akan menjerit pula apa yang dicakapkan tu. Jadi mengulang-ulang macam itulah. Sebabnya ramai sangat nak dengar daripada mulut Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Rasulullah SAW pun pernah berdoa supaya supaya kiranya Abdullah bin Abbas diberi kefakihan. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah ilmu kefakihan kepada Allah bin Abbas ni dan ajarkanlah ilmu takwil. Ilmu takwil ni maknanya tafsir Al-Quran. Banyak tafsir Al-Quran ni pada Ibn Abbas lah. Tapi kira buku yang sampai tafsir Ibn Abbas tu tak betul tak betul disandar kepada dia. Ada kiranya yalah memang Ibn Abbas ni antara glamour lah. Tapi ada buku tafsir mengenai Ibn Abbas tu tak betul. Tapi buku tu tersebar luas. Boleh beli dekat kedai. Tapi dari segi sanad dia tu boleh dipertikaikan. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah SAW yasdulu sya'rahu. Adapun Rasulullah SAW itu menguraikan rambutnya. Jadi, maknanya dia rambutnya dia tu disikat ke belakang. Sikat ke belakang. Dia tak wa kana al-musyrikun yafriquna ru'usahum. Padahal golongan musyrikin dia panggilnya dia pecah dua lah rambut ni. Dia sikat kiri dan kanan.
Wa kana ahlul kitab, dan ada pun ahli kitab ni, okey, sedangkan ahli kitab orang musyrikin suka belahkan rambut. Orang ahli kitab suka ke belakang, okey, ke belakang. Yasduluna ru'usahum. Wa kana yuhibbu muwafaqata ahli kitab. Sedangkan Rasulullah SAW suka kalaulah kiranya apa dilakukan itu kiranya bersekongkol lah dengan ahli kitab. Sebab ahli kitab ni kiranya ahli kitab lah, bukan golongan musyrikin yang kira sembah berhala. Sebab dia ada ilmu, dia ada tauhidnya lah kiranya. Fima lam yu'mar fihi bisyai'in, pada perkara yang tidak ada arahan. Kalau ada arahan dia tak ikut dah lah Nabi Muhammad SAW. Tetapi selepas itu summa faraqa Rasulullah SAW. Dan kemudian lama-lama, maknanya kat Madinah tu, kemudian dia pun maknanya dia bagi dua, lepas tu dia tolak ke belakang. Itu cara sikat di cara Rasulullah SAW merapikan rambut. Okey, itu hadis daripada Abdullah bin Abbas. Riwayat hadis, haddatsana Muhammad bin Bashar an Abdul Rahman bin Mahdi an Ibrahim bin Nafi' al-Makki an Ibn Abi Nujaih an Mujahid juga ni. Okey, dari pun Mujahid juga. Okey, Mujahid daripada Ummu Hanif juga. Ummu Hanif, kita kata dah, Ummu Hanif binti Abi Talib. Qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Rasulullah SAW za dhafair, ada 4 ikatan rambutnya. Ketika mana di perang tu lah. Okey, perang tu. Jadi hadisnya sama yang tadi tu. Cumanya daripada riwayat hadisnya lain dah. Tadi daripada Sufyan bin Uyainah, ini pula Ibrahim bin Nafi' al-Makki. Okay, dua anak murid kepada Ibn Abi Nujaih. Okay, itu bab mengenai rambut Rasulullah SAW. Kita ada 7 minit lagi. Kita sambung lagi yang bab yang keempat. Mengenai babun ma jaa fi tarajjuli Rasulillah SAW. Bab pada menyatakan cara Nabi Muhammad SAW sikat rambut. Sikat rambut pula. Ada 5 hadis saja. Haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari, haddatsana Ma' bin Isa, haddatsana Malik bin Anas. Imam Malik di sini. An Hisham bin Urwah, an Urwah, okey. An Urwah an abihi, an Urwah lah tu. An Urwah bin Zubair, anak pada Zubair. Okey. An Aisyah radhiyallahu anha, daripada Aisyah radhiyallahu anha, qalat kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana ahid. Aku menyikat rambut sallallahu alaihi wasallam ketika mana daku ni keadaan haid. Okey, haid. Ini hadis ni banyak juga dalam Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Nasa'i. Okey, hadis ni ada sahih dalam Bukhari sebut. Hadis ni panjang hadis tentang Nabi Muhammad SAW beriktikaf di masjid. Okey, beriktikaf di masjid. Jadi apabila beriktikaf ni duduk di masjid sehari 2 hari. Bukannya kalau kita ni iktikaf seminit 2 minit, berapa, sejam 2 jam. Sebenarnya iktikaf Nabi tu dia lama. Jadi dalam keadaan kusut, Nabi tak biarkan rambut dia kusut masai. Jadi Aisyah akan tolong sikat rambut. Jadi dikeluarkan rambut, disikat. Jadi sebenarnya yang Aisyah nak sebutnya, tangan orang yang haid tu boleh masuk di masjid untuk sikat. Okey, sikat. Tapi memanglah kira hukumnya tak boleh sebab Quran sebut dalam surah Ali Imran, okey. Tak boleh golongan yang kira berhadas, orang haid ni berhadas lah ni, masuk kepada di masjid. Orang yang berhadas tak boleh masuk masjid. Kalau boleh, hanya boleh kalau sakat lalu boleh, tapi duduk situ tak boleh. Lebih-lebih lagi zaman dulu, apa panggilnya, tuala wanita tu tak ada. Dia ada kain untuk tutup macam tu. Tak, kalau duduk lama-lama takutnya menjejih dekat masjid tu satu hal. Jadi nak bagi tahunya Nabi Muhammad SAW, okey, walaupun dalam masjid, okey, walaupun aku dah kena haid, aku pun sikatkan rambut Nabi Muhammad SAW, tak ada rasa jijik pun, okey.
tak ada rasa jijik pun. Ini sebagai jawapan kepada orang Yahudi yang rasa jijik jika perempuan itu dalam keadaan haid. Dia tak akan bagi duduk masuk rumah. Duduk masuk rumah sebabnya dia kata dalam keadaan kotor. Tak kotor. Itu Nabi katanya, haid kamu di situ, bukan di tangan. ada hadis dalam Bukhari pun sebut. Darah kamu di situ, bukan di tangan, antaranya disebutlah. Ini hadis yang sahih, yang paling kuat lah. Jadi maksudnya Nabi Aisyah tolong sikatkan rambut. Tak ada masalah nak minta tolong orang sikatkan rambut. Ini pun boleh faham tolong sikatkan rambut. Dia kata Nabi tak minta tolong sikat rambut. Salah juga tu Sebabnya Nabi pun pernah disikatkan rambut oleh Aisyah radhiyallahu anha. Haddatsana Yusuf bin Isa akhbarana Waqi'. Waqi' ini tok guru pada Imam Syafi'i. Akhbarana Ar-Rabi' bin Subih an Yazid bin Aban wal Quraqashi an Anas bin Malik, daripada Anas juga, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallallahu ada pun Rasulullah sallallahu yukthiru dahna ra'sihi. Rasulullah sallallahu ni banyak meminyakkan rambut dia. Minyakkan rambut. Jadi meminyakkan rambut ataupun letak minyak rambut lah dia panggil. Letak minyak rambut tu adalah sunnah Rasulullah SAW. Wa tasriha lihyatihi. Tasrih lihyah, saya punya janggut tak besar sangat. Dia maknanya dia merapi-rapikan dengan jari ni. Tasrih. Merapi-rapikan dengan jarinya lihyah. Janggut. Macam saya ni nipis sangat ni. Orang Melayu ni, orang Arab pun dia kata, kau pun janggut macam tu je. Macam mana dia orang semua menjambang macam tu kan. Orang Melayu ni jambut seciput tu kan. Jadi dia buat gini. Dia tengok orang Melayu ni nak buat macam mana, dah memang genetik dia macam tu kan, dah keadaan dia. Jadi janggutnya ditasrih, maknanya dirapikan. Waksirul qina, dan banyak tutup kepala. Tutup kepala. Ada orang kata serban ni bukan sunnah Nabi. Tak betul nanti kita akan jumpa pasal serban. Ada, tapi yang ni jelas-jelas Nabi tutup kepala, banyakkan tutup kepala. Waksirul qina. Banyaknya tutupkan kepala. Dia bukan buka gini. Ada orang lah kiranya nak fikir, nak terikut-ikut sangat fahaman Wahabi. Sampai tak pakai kopiah. Tak pakai kopiah. Dia kata Nabi tak pakai kopiah juga. Memang Nabi tak pakai kopiah juga, tapi Nabi pakai. Banyaknya pakai. Kalau hadis ni jelas banyaknya dia pakailah. Banyak berkeras. Hatta ka'anna thawbahu thawbu zayatin. Sebagaimana dia seakan-akan bajunya macam baju tukang minyakkan rambut. Ada orang juga tukang minyak rambut. Orang yang banyak minyak ke, zayat ni zayat. Tokek minyak. Jadi banyaknya dia kiranya merapikan rambut, meminyakkan rambut. Tapi merapikan kalau merapikan, bukannya menyikat rambut sebanyak-banyaknya. Nanti kan gugur rambut pula. Nanti kita ada hadisnya. Haddatsana Hannad bin Sarir akhbarana Abu al-Ahwas an Ash'ath bin Abi Sha'sa an abihi an Masruq. Ini tabi'in glamour yang antara ulama terkenal, Masruq. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu tayammuna fi tuhurihi. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu dia menyukai menganankan pada tuhur, pada amalan-amalan menyucikan. Tak kira basuh tangan ke, basuh tangan kanan dulu kan. Nak basuh berak kena kiri pula dulu. Jadi dia akan lebihkan yang kanan untuk yang baik lah. Iza tatahhara pada apabila dia menyucikan, wa fi tarajjulihi, juga pada menyisirkan rambutnya, iza tarajjala apabila dia menyisirkan rambut, wa fi ti'alihi, dan apabila dia pakai kasut dan selipar, pada kasutnya apabila dia pakai kasut. Jadi ini antara sunnah Nabi melebihkan kanan. Jadi baru-baru ni glamour, Ronaldo masuk padang dengan kaki kanan dan keluar padang bola sepak dengan kaki kiri.
Itu memang nak viral lah. Tapi kalau benar atas dasar nak ikut Islam, tak apalah. Tapi orang dapat pahala ke tak gitu. Orang kafir pahala-pahalanya tu tak berguna untuk akhirat. Semuanya akan haba'an mansura, akan seperti mana debu-debu bertemangan, tak guna pun. Cuma bolehlah kurangkan azab kalau dia pernah berbakti pada manusia, tu je lah. Itu pada kanan, menganankan. Jadi semua perkara kanan. Saya pernah diberi soalan, adik saya bagi soalan ke saya. Cara potong kuku, dari kanan dulu ke dari kiri dulu? Lepas kata ada ustaz dia cerita, sunnah Nabi kanan dulu. Memang tak ada hadis, tapi bolehlah atas dasar menganankan. Itu atas dasar menganankan. Tapi dari segi ayat yang kiranya direct, tak ada. Tapi dia makna umum, boleh dipakaikan. Jadi maksudnya sikat dari kanan dulu, lepas tu kiri. Begitu juga mandi wajib pun kanan dulu, lepas tu kiri. Nanti kalau sampai dalam bab mandi wajib, kita akan cerita macam mana mandi wajib. Ada cara. Sebab ada orang tanya saya macam mana nak mandi sekali mandi wajib. Ada juga. Jadi saya pernah ngajar lah orang macam mana cara wajib. Oh macam tu ustaz. Ada caranya. Tapi mandi pun, apa-apa mandi pun iyalah untuk membuangkan hadas kan. Hadas panggilnya untuk bersuci kan. Tak kira lah. Kalau di kiri pun sah juga. Sah juga. حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان عن الحسن البصري عن عبد الله بن المغفل قال daripada Abdullah bin Mughaffal naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tarajjuli illa fi quba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada menyisir rambut melainkan jarang-jarang. Jarang-jarang. Hadis ni bertaraf hasan bertaraf sahih. Ada yang kata bersahih. Ibn Hibban menyatakan hadis ni sahih. Juga disebut oleh Abu Daud Abu Daud pun ada sebut dekat hadis ni. Jadi hadis ni akhirnya boleh diterima sebagai sahih makbul. Jadi dia kiranya Nabi Muhammad SAW bukannya sikit-sikit rambut. Sekarang kita naik menyampah orang yang rambut panjang tutup gitu betul. Aduh, menyampah. Saya ingatlah ada kengkawal macam tu. Tapi memang merapikan rambut tu adalah sunnah. Tapi duk kerjanya, duk sikat je ke mana-mana, letak sikat dekat poket kan. Itu bukannya lah. Jadi mana jarang-jarang. Cuma dalam pastikan jelah kemas. Hadis yang terakhir. Kita pun dah 44 minit dah azan dah. Lambat hadis ni. 44 minit. Kita janji 40 minit. Jadi kira lebih sikit ni. Haddatsana Al-Hasan bin Arafah qala sana Abdul Salam bin Harb an Yazid bin Abi Khalid an Abi Ala Al-Audi an Humayd bin Abdul Rahman an rajulin, daripada seorang lelaki min ashabin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang majhul jadi hukumnya dhaif sangat lakinya dhaif. Tapi kalau lah kita jumpa siapanya orang ni, kita carilah. Masalahnya hadis ni hanya Imam Tirmizi je meriwayatkan. Jadi kita tak boleh pegang secara kuatlah. Tetapi hadis ni menyokong hadisnya sebelum ni. Sebelum tu dah sahih dah, okey. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatarajjalu ghibban. Yatarajjalu ghibban. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyisir rambutnya jarang-jarang. Jarang-jarang. Itu cara Nabi Muhammad SAW layan rambut dia. Ini hadis kita dah baca 13 hadis mengenai dengan rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang menyoal tak? Kita buka soalan Kita dah ada habis masa ni. Yang dulu saya suruh kumpul soalan, tak ada soalan, tak ada orang kumpul tak ada masalah. Kalau tak ada soalan maksudnya tak ada masalah. Kita masih lagi buka soalan. Ada apa-apa yang terbuku di hati Mungkin boleh Ustaz beri masa sikit lah kot. Seminit 2 ke? Siapa nak tanya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi.
nak tanya tentang hadis yang ke-24 tadi tentang Hadis ke-24. Rasulullah melarang daripada menyisir rambut kecuali jarang-jarang. Melarang kan harus Naha illa, maknanya disuruh jugalah sebab dia melainkan okey, melainkan maknanya maksudnya jangan kerap sangat, okey, jangan kerap sangat. Jarang tu dari sudut berapa jarang tu pun satu soalan okey. Maksudnya janganlah terlalu sikat-sikat, nanti gugur pula rambut tu rambut tu okey, kita kena jaga Kalau ada orang yang kerap menyisir rambut ni, dia faham dia jangan sampai kering sampai kering, lepas tu kita tolak dan dia kan gugur. Okey, gugur satu yang masalah. Jadi nak jaga rambut ni kita kena biarkan dia macam tu, tapi yang paling penting bagi nampak jelas lah. Tapi okey, nampak jelasnya supaya dia adalah untuk dirapikan, bukannya sikit-sikit tak ada apa-apa masalah rambut dia pun sisir lagi. Okey, sisir lagi. Itu pun satu hal juga. Dan kita kena tahu naha di sini, okey, larang. Larang dari sudut usul fiqh. Kita kataannya larangan. Kalau larang bukan semuanya haram mungkin larangan tu lama tanzih dia panggil. Maksudnya makruh. Okey, ada yang makruh, yang tak baik, ada tanzih, seleloknya tak payahlah. Maksudnya tanzih itu maksudnya seleloknya tak payah. Seleloknya tak payah. Bukannya bila larang ni semuanya haram. Okey, bila larang semuanya haram. Jadi ulama dia akan kenal pastikan larangan tu bentuk macam mana. Yang tu kena belajar usul fiqh pula tu. Okey, usul fiqh pula tu. Larangan di sini bukannya larangan maksudnya haram. Larangan tu bukan haram. Itu kena jelas Okey. Jelas kan jawapan saya tu kan. Ada seterusnya. Jadi kita pun kena faham perkataan-perkataan yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW. Okey, dan cara dia bercakap. Lepas tu pula sahabat-sahabat yang menggambarkan tu cara yang guna. Jadi kalaulah orang tu biasa dengan hadis, okey, biasa dengan hadis. Dia kenal cara bahasa Nabi. Macam kita lah, cara bapak kita bercakap kita tahu, mak kita cara bercakap kita tahu. Macam tu jugalah ahli-ahli hadis yang biasa sangat baca, hari-hari duduk berhati baca buku. Jadi bila dia baca hadis, dia tahu ini adalah hadis mengenai Nabi Muhammad SAW. Bila baca pula, bukan, rasa tidak. Tengok sanad dah okey, bukan. Lepas tu pula imam akan kira macam Imam Bukhari, dia akan semayang hajat apa semua sekali untuk meminta petunjuk, rasa bukan. Akhir kali apa jadi? Okey. Walaupun sanadnya betul, semuanya betul, Imam Bukhari kalau yang ulama dia akan letak hadis ni ada Allah, ada sesuatu. Tapi Allah tu apa sebab tak boleh nak tunjuk. Tapi kebanyakannya ulama-ulama selepas tu dia dapat kenal pasti apa masalah pada hadis tu itu ciri-ciri. Nanti kita nak belajar tentang hadis ni, dia ada banyak kaedah itu kalaulah ilmu hadis kita tengok kaedah sanad dia. Tapi kalau ada usul fiqh, kita tengok macam mana pula nak pasti larangan tu, arahan itu sama ada yang wajib betul, ataupun sunat betul, ataupun makruh, ataupun tanzih, kena pastikan. Yang di sini adalah larangan tanzih, seelok-eloknya, maksudnya begitu. Seelok-eloknya tidaklah menyikat rambut terlalu kerap, yang melainkan riban, jarang-jarang. Kita pun rasa perlu pakai rasa perlu sikat. Ni tak sikit-sikit sikat. Boleh gugur rambut okey, boleh gugur rambut, kadang-kadang boleh berdarah kulit mungkin macam tu lah kan. Okey, ada soalan lain ni. Satu soalannya kita jawab panjang lebar. Yalah, kita nak merungkaikan keraguan tu paling penting.